week 7 ya. Next week baru week 8. So meaning that sepatutnya nanti lepas raya saya kena buat mid semester test lah. Ya nak beritahu kat situ. But don't worry so far sebab buat masa ni mid semester test saya ni saya akan buat secara dekat ULearn lah. Online juga. Objektif 40 soalan insyaAllah. Sorry sekejap. Tapi details about this test will be revealed later lah. So that is my original plan. And so far memang sesi kelas untuk saya ni, saya minta maaf banyak-banyak untuk semua ya, untuk semua student dalam kelas ni. Memang buat masa ni kita masih online lagi. Dan saya nampak sesi untuk kita dapat jumpa kat lab nanti selepas ni, InsyaAllah next week I try to I check balik lab sebab isunya sebelum ni bukan apa. First of all pasal saya kan hari tu kena COVID. So dekat sebulan saya nak kena recover. So it takes time. That's why I need to do a lot of online. Kejap. Sorry Okay. So tapi tak mengapa. Kita akan jumpa juga nanti. Paling lewat pun nanti insyaAllah perayaan nanti kita saya memang plan nak terus buat face to face lah. Masa lab session tapi lecture memang akan berterusan online macam ni sehinggalah habis semester ni nantilah. So cuma itulah sebarang penilaian semua tu insyaAllah kita akan macam projek nanti semua tu insyaAllah nanti kita akan buat secara face to face lah Okay. So itu untuk makluman saya. Just that untuk apa nama ni masa terdekat ni expect that buat masa ni online. Tapi saya tengok buat next week macam mana lah. Untuk lab kalau kita boleh face to face atau tidak. Sebab saya pun ikut keadaan kesihatan saya juga sebenarnya ni Ni pun suara pun dah nak lagi-lagi dah. Okay. Apa saya nak tengok tadi. Okay. Currently saya share nota untuk hari ni. Okay. Just want to update all of you. In ULearn, I already updated all notes that will be, yalah, senang cerita sekarang kita dah masuk minggu ke-7. So I've already updated the notes that is needed until week 8, which is until next week. So it is all about your work holder, the types of jigs yang kita dah belajar sebelum ni, types of fixtures, and then the locating principles, supporting and locating principles, and then some of the degree of freedom yang dah diajar dahulu, and then sorry okay, and then about the locating the workpiece yang mana kita akan cover pada hari ini. Okay, as you can see on your screen right now, I'm sharing my slide. Okay, I'm sharing my slide, so showing all the what is about the locating the work lah. So previously, I already teach you guys. Okay, ni ada plan semua, ada sedikit notes about 3 to 1 locating method. Tapi saya ada kasih ada lagi nota yang lagi detail about 3 to 1 locating method. Awak boleh refer pada nota tu juga. We already understand about the duplication of the locators, and then foolproofing, chip problem dan sebagainya. So that is all about supporting and locating principle lah. So please take note untuk dalam awak punya subjek ni buat masa ni kalau nanti masa masuk semester test there will be no calculation. Okay, there will be no calculation. So there will be no calculation so far. InsyaAllah sebab buat masa ni kalau ikut betul-betul, kalau ikut full punya syllabus memang patut ada calculation lah. Tapi since sebab sekarang ni untuk semester ni kita hybrid, kita most of the time online, cuma mungkin nanti masa lepas raya nanti kita ada nak face to face kejap pasal projek semua tu. So but calculation ni kurang lah. This is a good news for all of you lah. So no need to worry about the calculation. Mungkin nak calculate pun sekadar nak calculate the cost. Sebab nanti when you do the project your jigs tu nanti ada komponen-komponen tu nak perlukan anggaran harga. So anggaran harga tu macam mana, nak dapat macam mana, itulah saja yang kita akan kira nantilah. And then ada capability of the production tool tu, berapa banyak dia boleh produce barang dan sebagainya, yang mana I will teach you guys later on in this subject. Okay,
As for today, ya, lagi satu kejap saya nak check something else kejap ya. Okay, so let us begin lah for today ya. Sorry ya, sebab saya memang kena efek long COVID, so dia punya kesan dia boleh tahan juga. Okay, locating the work Okay, so before this, I already share on the notes on regarding how you do the apa to restrict the DOF, sebab bila kita buat jigs ni and fixture ni, it's all about to make sure that your workpiece is not move one another, dia tak gerak ke sana kemari. So apa yang nak dilihat di sini, when we look at degree of freedom, you need to remember that there will always be three axes. There are three axes, okay, which is along the x-axis, y-axis, and z-axis. Always remember this. Y-axis dengan x-axis ni. Okay, so you punya degree of freedom ni is all around. Kalau x-axis ni ada tiga, ada tiga pula, ada empat lah at least, which is apa pula, satu dua, okay, ada empat, which is forward, reverse, lepas tu apa, circular motion yang ada dua tu, sama ada clockwise atau counterclockwise. So total is about 12 lah, kita dah belajar gitu. Okay, so ni semua ni dah ditunjuk kat sini, ada 12. Okay, so when talk about locating the work, we want to make sure that the part that is made in almost very possible shape and size, meaning that you are able to locate the part lah, regardless how it is made. Even though kalau part tu sebiji bola sekalipun kan, awak nak drill sebiji bola. So bola macam mana awak nak hold bola tu? Macam mana nak hold bola tu in position? Okay, so of course during the macam contoh, always imagine on how to solve the such problem. Bola dia akan sentiasa the surface semua sama kan. So meaning that it might be needed that in that manufacturing process, bola tu maybe initially kena ada satu lubang must produce bola apa bola tu that the cylinder apa spherical lah, kita panggil spherical part ni, dia ada some sort of lubang sebagai tanda pokai okey. So that when you place on top of your wood holder, there should be a macam tempat yang tetap lah untuk wood pieces tu apa berada dalam keadaan tetap. So bila you nak buat machining, you nak drill atau you nak mill kan semua tu, so dia jadi lebih tegap lah kat situ. So apa regardless how the part is made, you need to make sure that the part is not move lah when you put inside your jig or your fixture. Okay, sekejap Okay, nampak skrin saya Ahmad Syazwan, ada masalah ke? Boleh nampak Kalau boleh nampak pun kasih thumbs up je lah. Okay, great. So, in this when we call it the locators sebab tu locators tu diperlukan, because these locators have a lot of various type of locators, and each types of locators have their own function. So you need to know how to use the locators to get the best part replacement with the least number of locators. So we hope that we are using maybe one locators, you can limit movement DOF tu tadi dengan mudah lah. DOF ada 12. So katakanlah if you are able to create locators yang mana boleh restrict 12 terus, contoh, kalau ada lah, tapi memang susah lah. Boleh pakai 12 locator hanya semata-mata pakai locator hanya semata-mata nak restrict 12. Mungkin at least awak kena pakai, saya yakin je lah yang 3 to 1 locating method punya cara lah So as you guys and girls can see from over here, okay, the number and this one number position of clamps is determined by the workpiece and its support. So here is a diagram showing two views here. This one is a front view, this one is a side view. So front view kat sini kita boleh nampak this is your total body, meaning you punya jig atau you punya fixture tadi tu. So since we already know that this is the part, this is your workpiece part, your tool body, and this is basically your support lah ataupun your locator. Yang mana support ni we call it as the auxiliary support.
put beneath the part, and then you clamp it down by using clamp. By using clamp. So clamp ni macam mana rupa dia? Yang macam kalau kita lihat macam apit G semua tu lah. Ataupun ada leaf clamp or a lot of other clamp that you can see within the industry lah. A really simple clamp. Make sure that suara saya macam nak hilang kan? Dengar Harap dengar suara saya. Kahak mungkin banyak lagi ni. Dengar je. Okay minta maaf kalau suara dia nak hilang Apa? Okay, so return back to clamp. So once ada clamp ni, dia dah boleh apit workpiece tu on top of your support tadi tu. So this one saja dah dapat restrict pergerakan arah bawah dan arah atas. So this one dah dua DOF you dapat restrict dan juga dapat restrict DOF arah ni circular dan juga arah counterclockwise. Gigil kan. Okay. So this is how you locating the workpiece lah. Okay, next. Now we need to know the type of locators because we have a lot of locators in the market. You need to have a knowledge on type of locators sebab there's a locators that basically fix onto your work holder jig tadi. Tiba-tiba awak dah ada macam built-in punya locators. Ada juga locators yang basically adjustable, boleh dicabut. Because why? Because you can use the same type of locators when you're doing a different type of workpiece. Contoh mula-mula minggu ni kita nak produce barang, nak manufacture barang about 10,000 pieces on contoh part 1 macam dalam awak punya projek contohlah imagine yang saya kasih hari tu yang dalam you punya tutor, dalam awak punya projek tu ada 3 work pieces, ada part A, part B, part C. So imagine kita ni kelas kita ni BMMP is one company manufacture these 3 pieces. So this week we want to create part A, and then this week next week pula nak create part B, and then another week pula create part C. So meaning that jig mungkin akan berubah because of the machining process yang kena buat dekat work pieces tadi. Kalau siapa yang dah tengok dalam 3 work pieces tu yang dah di-sharekan sebelum ni, part A dengan part C dia ada bentuk similar, but manufacturing process dia berbeza the screw location dia berbeza lah. And then part B totally different. So untuk reduce cost, of course locators kalau boleh nak pakai locator yang sama dipakai pada part A, sama pakai part B. Kalau boleh juga body untuk jig tu sendiri pun kita boleh pakai untuk tiga-tiga walaupun part B tu lain bentuk. Part A dengan part B dengan part C maybe dia sebab rupanya sama tapi disebabkan machine process berbeza, so mungkin dia punya ada certain area tu lain macam tu. So that's why we have this kita punya support ada 2 jenis berbeza. Okay, the first one we call it as the solid supports fixed, yang mana macam saya cerita tadi lah, fixed. Maksudnya you letak situ permanent, habis tinggal lah situ buat selama-lamanya. Okay, and then next is what we call as the adjustable support. Adjustable dia boleh adjusted lah. Tapi itulah untuk case yang ini lebih kepada awak boleh adjust tinggi, turun, naik ataupun kedudukan. Kalau kita lihat pada fixed type ni awak letak saja support kat sini, dah macam tu lah rupa dia. Workpiece ni habis macam tu lah, melekat lari kat situ. Bukan maksud dia tak boleh cabut, dia cabut balik just in term of shape. Kalau adjustable support, ni macam ni, dia rupa macam skru. You punya locator tu boleh macam contoh dan rajah, dia boleh turun dan dia boleh naik. Misal. So dia boleh adjust kedudukan workpiece tu tadi. Sebab sometimes for certain jigs, you need 2 operation to be done on the same jigs. Contoh kalau awak ada workpiece yang sama, contoh workpiece rectangular workpiece lah anggap macam satu bentuk batu bata lah contoh. Awak nak drill batu tu segi 4 and then lepas tu awak rotate mula permukaan atas, and then you kena pusing drill permukaan yang kedua pula. So sometimes bila kita tukar kedudukan ni, kita nak pakai jig yang sama, but in terms of locating kita mungkin nak kena adjust tinggi dia sikit. So during that time this one adjustable support is really useful begitu. So these locators are set the vertical position of the part, support the part, and prevent distortion during the machining operation. Ingat tu
Locator ni juga boleh membantu untuk mengurangkan distortion. Distortion maksudnya apa? Contoh, when you drill the part, sometimes part tu kalau bawah tu, yelah awak boleh perasan kan, kat sini dia banyak tunjuk, kalau saya tunjuk dekat contoh saya sebelum ni, kebanyakannya macam bawah ni ada ruang lagi. Why kena ada ruang lagi? Kenapa tak lekap terus? Okay, dia tengok keadaan. Some of the parts, you boleh terus lekap terus atas holder body tu. Tapi it is always advisable, dan ini saya harap juga ada dalam projek awak nanti, between your part and your wood holder there is a gap, and that gap will be fully support by you punya support ni tadi which is your locator. Awak sini ada lihat kan dalam lab 321 locating method sebelum ni, yang mana we got three locators beneath your workpieces, and on the side and then kita ada dua kat sebelah atas, and we have another one on the left side. So all these surfaces is ada gap. So kenapa ada gap? Itu yang memang banyak orang tanya lah, dan saya percaya awak pun patut, kalau siapa boleh agak lah, why we need to have a gap. Awak imagine awak drill, awak drill benda tu, so apa jadi bila drill? We will have a chips, kita akan ada serbuk-serbuk, we'll have all those apa kita panggil lebihan material, extra material that will fall from the hole. Contoh awak drill lubang, of course material tu mesti akan terkeluar. Ada ke orang drill ni hilang terus? Tak ada kan? Chip-chip tu akan ada. So chip-chip tu semua akan jatuh kat bawah ni. That's why we need to have this apa kita panggil gap. Ni gap ni bukan gap tolerance ni gap ni, it's not a gap tolerance it's just a clearance to make sure that the part ada, orang kata kalau jelah macam chip-chip tu tadilah. So dengan tu part tu tak akan mudah rosak sebagainya. So that's why we need this type of clearance so sama lah macam ni. So katakanlah when you put on the locator like this kan, contoh you boleh nampak sini your workpiece. Okay, this is your apa nama tu this is your punya locator. So bila you drill, awak drill, contoh awak drill daripada atas ni, so nanti dia boleh elak part ni daripada bengkok. Kalau katakan if you put on the wrong side of your apa nama tu jig, you punya barang awak tu boleh bengkok. So tu kita panggil bengkok tu, bending semua tu, kita panggil sebagai distortion. Okay, next. Solid supports. Okay. So solid supports are very very simple and easiest, simple part lah saya panggil, and it is the most easiest to use lah, meaning that yalah part ni simple. Umpama macam kalau awak tengok macam ada slot-slot, ada pin, ataupun siapa sini pernah pasang perabot sendiri IKEA kat rumah tu. Kalau awak lihat sekarang most of the furniture kebanyakannya kurang pakai skru. Semua nak main slot saja kan. Semua ada apa kita panggil dowel tahu dowel. Dowel kalau awak tengok kat awak punya furniture, dia ada just ada masukkan ada satu silinder punya shape between two parts, you assemble dah. IKEA banyak macam tu. Of course ada lah yang pakai skru lah. Ada setempat dia tak dapat naik, dia kena pakai skru. But most of them kalau awak pergi kat Maidin ke, or you go to the Lotus nowadays, Lotus atau Tesco lah, awak cari barang apa furniture awak nak pasang sendiri, meja ke, kerusi ke, rak ke, kan, semua benda nak slot je. So the same thing like a solid support ni lah. So the easiest to use because dia banyak slot saja. So normally when we talk about these solid supports, they can be either machine, it can be either machine into the tool base or installed. Maksudnya di sini macam saya kata tadi, kalau two types apa yang sebelum ni ada cerita pasal fixed support kan, ada yang jenis kita boleh just slot je, ada jenis tidak built in sekali. So untuk built in sekali pun boleh, awak nak kasih dia apa nama, kasih dia boleh cabut pun boleh, tak ada masalah. So this type of support is normally used when machine surface acts as a locating point, meaning yang di sini machine surface tu ialah awak punya bahagian, contoh awak nak drill kan, so kat kawasan drill tu, di situlah awak letak locator tu tadi untuk elak sebarang distortion tu semualah yang dimaksudkan sebelum ini Okay, next is adjustable support. So adjustable support are one of the really a bit bukan kata complicated,
but have a extra feature yang mana you will have a threaded spring. Threaded spring, spring yang ada dekat, maksudnya dekat part ni ada spring lah. And then you have ada juga jenis push type. Okay, so as you guys angles can see over here, ni this is threaded type. Ni memang macam screw lah. Awak letak apa nama tu, your locator tu dia ada kepala semua. Dia ada kepala yang boleh dipusing. Awak ada nut. Dia you pusing, you kasih screw lah. Screw tu kan, you can make it kejap atas, kejap bawah gitu. And then next you have this one, kita panggil push type. So push type jenis macam click yang kita excuse me yang macam kat kabinet tu, yang kita nak tutup kabinet kan, kita ada tekan, ada bunyi klik, kecak yang tu. Ni maksudnya ni you punya support. Ni dia punya tepi dia punya feature yang mana dia akan adjust sejauh mana dia boleh klik lah. Gitu lepas tu ini pula ada spring type. Okay, so spring type pula as per name given, dia ada spring lah kat dalam ni, yang mana ini kena zoom in lah tengok gambar ni. Saya rasa cukup lah untuk kamu tahu kita ada spring, kita ada threaded dan kita ada push. Okay, next we go to what we call as the internal internal diameter. So internal diameter, as you can see over here, we have locators that name as a shank types locators. Okay, shank types locators is actually to locate a part from a whole pattern is a most effective way to create position work. Okay, ni kita dah tahu. And normally shank type locators ni is used for larger sink size hole. Okay, kalau awak lihat yang rupa-rupa macam ni, shank ni, ini contoh ni, press fit, threaded, ni pun ada gabung dua, press fit and threaded. So semua ni kita panggil sebagai shank type locators. And then next we call it as a pin type locators. So pin type locators are normally for smaller holes. Kalau tadi shank locators is for bigger holes. Pins used made earlier either with using a tapered ends. Tapered ends maksudnya hujung dia ni ada tapered. Tapered tu macam mana? Macam ni rupa dah. Ni kalau di tepi lah. So this is tapered. Agak semua nampak lah. Tak tahulah macam mana. Tapered, dia ada chamfer. Kita panggil chamfer. Okay, and then pinhead usually harden. Dia harden, keras. While the body and shank are the heat treated for toughness. Sebab dia kecil, so it has been treated untuk increase dia punya toughness tadi. So pins are assembled to fixture body by press fit or screw in. Dia ada dua punya type lah untuk pin type locators ni. And then next is what we call as a diamond or relief pin. Pin pin. So diamond or relief pin ni is actually a help to reduce the time it takes to load and unload the work pieces. Maksud sini awak ada rupa macam ni lah. Ni so diamond and relief pin ni is a help to kita panggil nak mudahkan locate and locating the part. Sebab apa? Dia akan ada banyak chamfering design tau. Kita boleh nampak contoh kalau bentuk macam ni, dia ada angle dia 30 darjah. So dia ada sangat banyak bentuk chamfering. Biasa bentuk bulat-bulat je bentuk yang orang kata apa? Standard cylindrical shape. Tapi for this one especially there have been a lot of shape. We have a diamond shape, we have ni apa benda hexagon shape, dan sebagainya. So banyak bila dia banyak bentuk ni, dia lebih kepada kita panggil relief pin sebab kalau kita nak assemble part masuk dalam pin tu, dia akan macam ada kelegaan lah, adjustable and have some clearance to move around these parts. Okay, so 2 diamond pins should be used to locate a part when the part has acceptable locational tolerance. Okay, there should be a tolerance. Sebab kalau tak ada tolerance untuk diamond pins ni tadi, part akan bergeser dengan pin, so you akan create damage to your workpieces. And then relief locators reduce the area of the contact between the workpiece and the locator. This is because of the bigger tolerance tadi itulah. Clearance tolerance so ada besar lah So kalau awak lihat kat sini tadi, contoh kalau pin ni dah diletakkan atas surface ni tadi, this is actually awak punya jig lah Ni semua jig awak. So this is your pin. Ada macam-macam jenis pin. Ada jenis split contact. Masukkan kat sini, dia ada contact dia cuma kat area ni. Ni contact area, maksudnya di antara pin dengan awak punya workpieces. Ni pula sama juga contact area kat sini. Ni untuk raise contact. This one dia punya ada satu single line contact. Dia punya line dia contact dia pada line sahaja.
Sebab apa, yang lain semua dah disample kan. So bila part masuk, dia tak touching each other. So this is what we call as the area of contact lah. Area of contact, harap faham area contact pin dengan workpieces awak. Sebab awak nak letak ini untuk case yang kalau workpiece awak tu ada lubang, dan lubang tu dimasukkan dalam pin tadi. Ni contoh contoh kalau nak kasih gambaran. Ni awak punya workpieces, and this is your jig atau fixture tadi. So ni lubang. Ni lubang tadi dia masuk dalam workpiece awak macam tu. Okay, pelik lah rupa dia. Jom saya betulkan sikit. Ni lubang. Lubang dia. Ni awak punya pin ni tadilah. Dia masuk elok macam tu. So nampaklah banyak clearance Excuse me. Okay, next, external profile. Okay, so when we talk about external profile, maksudnya you nak buat machining part tu untuk buat shape luar. So normally ni kita apply untuk fixture lah, sebab fixture banyak pakai dalam milling. So bila kita kata milling, milling lah yang buat shape kontur, buat bentuk-bentuk luar kan. Kalau awak nak buat daripada satu bentuk macam apa nama, ada trapezius ke apa untuk workpieces awak tu, and then you have a one big cubic metal cubicle letak on top of fixture, and then milling tu akan machine lah all around the part sampai dapat rupa trapezoid contohnya. So this thing kita panggil sebagai external profile So when we talk about doing those kind of things, so yes, we need to position, we need a pin that we call as the nesting locators. So name given, nesting locators. Nesting apa tu? Sarang kan? Nesting like macam orang panggil tempat untuk camping apa sebagainya. Tapi untuk locators yang kita panggil nesting ni, this is for more on the to locate the device or the workpieces ni locate device for profile location, meaning that dia nak bantu apa nama tu, untuk support part yang digunakan untuk buat kerja-kerja machining untuk bahagian profiling tadi itulah tadi itu. So ini contoh, as you guys and girls can see over here, this is your part. Saya tak suka penting macam ni, tak lawak. Okay, this is your workpiece. Okay, this is your fixture lah. Saya budget ni fixture. So this is a top view. Okay, ni top view. So this is a, kita panggil front view lah. So ni awak punya part ni tadi, yang mana dia akan letak dekat awak punya pin awak kat sini. Part ni jenis besar part ni dia masuk sampai ke bawah, dia cover. So you have this kita panggil locators ni tadi, yang mana inilah kita panggil sebagai nesting locators. Dia letak dekat bahagian profiling tu tadi. Excuse me. Okay. Sekejap sekejap. Slow, cik. Sebentar sekejap. Give me 5 minutes. But cik, take your time.
Okay, sorry ya. Teruk lah batuk lagi ni. Okay, balik pada ni tadi. Okay. Oh yeah, I think I haven't share any link untuk attendance hari ni. Kejap boleh tengok dekat ruangan chat, which is I give right now. Okay ni tu kali saya send. I send 2 times Okay, so just fill up the ni lah kat situ. Okay, kita sambung balik. Kat mana kita tadi? Okay. V locators. Excuse me. Okay, so V locators. Okay, dengar Okay, click. Great. V locators are actually locators that is used for groundwork. So as per name given, V. V ni huruf V sebenarnya bukannya nama orang ke, bukan Victoria ke, bukan Vincent Lee, bukan. V is the name of apa is the shape actually. Shape like a V. Ya, sebab apa you boleh lihat dekat sini. Kejap, ada dapat link tak? Saya ada share link Kalau dia kasih thumbs up sikit Okay, thank you Ainur Okay, so ni V shape nampak? Ni bentuk V shape. So V shape ni is bukan hanya untuk t-shirt je ada V shape ni. Untuk locators pun ada V shape ataupun normally kita panggil V block. So benda ni juga dikira sebagai locators. So these locators, this type of V V locators, it can help to locate the flat work with rounded or angular ends and flat disc. Macam tu. So rounded angular and ni selalunya dia tak boleh pakai pin yang simple-simple, dia kena ada shape. Cuma itulah bila kita pakai V locators ni, dia punya disadvantages ni dia besar. You kena machining dia untuk jadi satu part besar. So bila jadi satu part besar dia akan melibatkan cost lah. So bila melibatkan cost, duit naik, so akan effect lah you punya production cost ni tadi. So ada certain management, kalau you pergi mana-mana industri sekalipun, dia akan ada rasa concern lah pasal perkara ni Okay, so when we talk about when using a V locator, be sure it is positioned to allow for the differences in part sizes. Meaning yang di sini, bila awak letak V block ni ke apa, untuk contoh, this is your office ni tadi, make sure awak boleh letak kat tempat yang boleh, katakanlah ada 3 part awak nak buat minggu ni buat part A, minggu depan part B, part C. So locator ni boleh digunakan untuk semua dan boleh allow untuk pelbagai size. Sebab V-shape ni actually dia tak ada fixed size. Kan? Kalau katakanlah awak boleh, contohlah saya hilangkan balik ni. Contohlah awak ada lagi besar kan. Ataupun kecil lah. Macam ni case ni dia ada ambil paling maksimum besar kalau yang V yang ni. Okay, so untuk ni besar size macam ni lah. Tapi katakanlah dia ada size kecil lagi kan. Contoh kan. For example V ni awak boleh pakai part kecil lagi. So dia boleh masuk contoh macam tu. So make sure it can allow for a lot of differences size lah. Untuk radius punya size maksudnya. Kalau dia jadi besar contohlah kan. Untuk part macam ni tiba-tiba awak kali masuk besar bentuknya ni memang tak muat lah. Lala tak function pun V block kok. So bila dah tak function tak boleh pakai. Tak boleh pakai kerja awak dah tak ada function. Dah rugi besar banyak kat situ So we don't want those things to become like that lah. Dah habis dah. Saya ingat dah tak ada lagi. Okay. So that's all for the locators. Tapi kita ada lagi satu slide. Don't worry. Sebab saya nak cukupkan lagi setengah jam. Maybe hari ni sampai pukul 3 sebab tekak saya makin teruk lah So saya minta maaf bab tu. So untuk yang ni locators, what you need to know, make sure you understand the principle. Nama slide ni pun the principles Mesti prinsip-prinsip awak nak pakai untuk dalam locators dengan pin awak ni seperti locator principle. So there have been a lot of principles. Yes, there have been a lot of theories and so on Tapi setahu saya kat sini patut ada calculation untuk kat sini. Tapi saya rasa sebab untuk subjek awak ni maybe yang lecturer sebelum ni dia dah ubah suai. So saya rasa mungkin tak ada kira-kira kot ni. Ni kalau tak ada kira ni, ada ratio ni, di besar, di kecil ni semua ni H ni ada calculation dia. Tapi saya tengok macam tak ada, so mungkin tak ada lah kot. Okay, so now we move on to the next chapter. Next slide, lecturer. Saya pun tak tahu kenapa lecturer 3 padahal kita dah masuk minggu 7 Okay, clamping and work holding principle lah. Tadi kita cerita pasal support, pasal locators.
Ingat ya, different untuk support locators tu dengan clamping and work holding principle. So bila kata work holding ni, it applies on your work holder tu secara generik lah. Apa itu work holder awak? Iaitu awak punya jigs, awak punya fixtures, awak punya all your vice, chuck semua tu. Those things are the work holder. So when we talk about work holding principle, meaning the principle of the jigs and fixture itself tadi. Prinsip apa nak dipakai? What are the tips and rules? What are tips and tricks to use your jigs and fixture? Kalau clamping pula, it's clamping lah. You want to clamp those things, especially clamping ni normally untuk clamp degree of freedom yang awak tak dapat block pakai locators atau support pin tadi tu. Ya. Okay. So first purpose, so the purpose is to securely hold the position of the part against the locators. Nampak tu? Ni untuk cerita clamping ni tadi lah. Hold the position of the parts against the locators. Sebelum ni, untuk locators dia cuma hold the position part to avoid move, to avoid apa kita panggil distortion semua benda tu. Kali ni sebab locator dah ada, cuma dia sebab dia nak ada kemudahan loading and unloading the pieces, so we need to have a clamp. Why? Because clamp ni memang lagi easier to buka lah compared to you letak locator. Sebab locator dengan support pin tu is part of your work holder tu tadi. So kalau katakan awak nak buka pin tu, satu kerja besar lah. Nak kena cabut kan, satu kerja tu nak kena buka pin. Kalau macam untuk prinsip-prinsip awak belajar sebelum ni, kebanyakannya really simple punya pin. Sebab pin yang saya tunjuk tadi banyak pada slot-slot sebagainya. But in real life, kita ada banyak pin yang banyak pakai skru. Awak kena skru, awak kena apa nama tu, yelah slot tu lagi mudah lah, hook ke sebagainya. So structure pin tu lagi complicated. Similar like your screw, awak skru ke atas apa-apa part, dia kena ada threaded. Bila ada threaded, dia kena ada machining. Bila ada machining, kena ada banyak chip dan sebagainya. Lagi dah cerita lain pula kalau untuk buat benda-benda macam tu. So balik pada cerita clamping ni, clamping and work holding ni, is called a system. So the system should be where we have the clamp must be strong. It must be strong enough to hold the part and to resist the movement, which is similar to the function of the pin and locators yang kita belajar sebelum ni. And then the clamp. Ya Allah. Okay, the clamp must not damage or deform the part. Ni pun penting. We don't want the part to be destroyed. We don't want the part to be bent. We don't want the part to be defect and whatever lah. When you put the clamp, make sure the clamp tak rosak kan. Elok-elok clamp tu kita nak pegang je. Lala dia jadi pegang kuat. Kan? Macam awak pegang tangan orang lain, kita nak pegang lembut-lembut. Tapi sebabkan awak ni pegang dia kasar sangat, habis cedera. Macam tu lah contoh kita nak clamp. So the clamp should be fast acting and allow the rapid loading and unloading of the parts. The clamp should be fast acting and allow. Yelah. Sebab clamp ni is part of yang saya katakan tadi, dia tak seperti mana locating ataupun support pin. Yang mana locating support pin tu lebih kepada nak hold the part, orang kata secara the whole process selagi jig tu masih ada. Tapi clamp ni lebih kepada untuk unload and loading the part. Awak boleh buka jig tu, tarik keluar part A, masuk the next part A dan seterusnya sampai habis. Sampai dah mungkin locating pin tu mungkin kena buka kalau tukar jenis work pieces. Kalau masih pakai jenis work pieces yang sama, tak perlu tukar pin, just buka just buka awak punya clamp tu tadilah. Macam tu. Always should be fast acting sebab dia nak so buka tutup kan. Okay. Positioning. Ni sangat-sangat penting positioning yang mana saya akan lihat daripada jig yang kamu bakal buat nanti. Okay, jig ni bila we talk about clamp should always contact the work. Should always contact the work meaning that clamp tu tempat awak touch lah between gigi clamp awak tu dengan part awak. Okay, it should be have what we call it contact the work. Work ni awak punya work piece lah. Contoh kat sini. Ni awak punya work piece awak contoh ni So this is your clamp. Ni contoh ni clamp awak. Ni semua clamp awak. So dia pegang. So if you put your clamp like this with no support underneath ni tak ada kosong ni. So this part can be damaged. It can be bent, it can be distorted. So benda-benda ni akan beri disadvantages lah kepada part awak.
yang mana dia akan menyebabkan damage yang besar. So bila damage yang besar, susahlah masalah awak. Pernahlah penat-penat kerja siang malam kan, jadi tu designer malam-malam OT bagai lukis dekat bagai nak gila dekat office tu kan. Kalau kan kena overtime tu, overtime lah buat kerja banyak-banyak. Ingat kan dah sedap sangat buat jig tu. Oh dah confident dah present dekat bos. Oh jig saya dah siap ni bos. Macam ni. Okey bos dah pro. Gembira lah kan bos kan. Dia dalam nak raya ni. Contoh imagine puasa ni, tengah puasa kerja ni kan. Tengah design-design buat jig ni. Oh dah ni mesti gempak ni. Oh ni tengok Arif Lokman punya jig ni. Boleh ni, guarantee ni. Contoh lah kan. Lepas tu tengok dah support lah. Lepas tu bawa masuk production gaduh-gaduh semua. Biasa kan kat Gilang biasa kalau kita nak propo design, oh jig aku ni power ni, you need to accept this jig. Kadang-kadang selalunya kalau macam orang production tak suka, dah kena tukar lagi. Kan tiba-tiba lah kan, mana tahu Arif Lokman nanti sok jadi tool designer kan, tengah apa ni bulan-bulan puasa ni kan. Nak siap orang nak raya ni, minggu depan 2 minggu nak raya ni. Ni nak kau nak cuti kan Arif, kata bos kau kan. Lepas tu dia pun apa, kau siapkan ni design jig ni. Aku nak kau ada benda-benda ni, ada clamp locator semua. Dia kasih semua, siapkan. Design lah bagai nak rak. Buat machining lah bagai semua tu. Elok-elok je sebelum nak raya tu. Okey dah siap design. Okey tolong yang kacau saya ni, saya nak raya. Contoh lah kan. Tiba-tiba pula nanti bila pasang tu, tiba-tiba pula terlupa pula letak benda ni kan. Lalapat pun bengkok. So bila dah bengkok, siapa yang susah? On production susah. Dan apa selama ni punyalah cakap, oh bestnya design kami ni bagus apa semua ni. No problem. Sekali tiba-tiba dia jumpa, dia claim habis bengkok sini. Dah raya-raya dia call awak, kena datang balik kerja. Tu real life punya situation pernah berlaku kat saya lah tu, saya pernah share ni. Cuma saya dulu tak pernah design jig. Saya design benda lain dulu. Tapi nak ceritakan di sini, the reality in job is really tedious, memang leceh, kerja kat kilang macam cabaran, tapi it is actually fun. Kadang bila kita fikir ingat balik, oh memang tak sangka saya sendiri pun sekarang ni fikir balik, since cerita tu dah kisah 10 tahun lepas. Tapi itulah nasib baik masa perkara tu berlaku, saya ada engineer assistant yang dia raya pun, dia pun orang situ, sebab masa tu saya kerja Western D. Okay, defected part lah, nak dia panggil apa kita balik. Tapi dia kebetulan dia ada kat situ juga. So dia yang support lah. Memang kesian, memang tak ada choice Kalau if you get a job in company that is 24 hours main kerja, production tu 24 hours kan. Don't expect to have a lot of holidays lah. So kalau ni nantilah, ni tips saya jugalah cakap kat awak ni Of course untuk peringkat awal kalau boleh jangan memilih tak ada masalah sebenarnya kerja 24 hours overtime bagi nak gila. It is experience, it is part of the orang kata life you experience as a life. Of course always take note that kerja macam tu normally memang untuk long term. Mungkin ada bagi setengah orang dia suka ada setengah orang dia suka kerja macam tu. Ada setengah orang tu mungkin untuk long time tak sesuai. Macam saya tak sesuai lah. Sebab saya masa tu target banyak objektif lain lah pada masa tu. And then sekarang ni di sinilah saya mengajar kamu semua, share saya punya experience semua. Tapi nak cerita di sini, bila kerja tu yes, kalau biasa kalau masa interview jangan segan, jangan takut untuk bertanya pasal kerja awak ni macam mana overtime ke tidak. Tapi jangan tunjuk kalau awak macam tak nak overtime kan. Ni kita cuma nak tahu supaya nanti bila awak dah tahu, awak nanti yalah insya-Allah lah, harap-harapnya during your time nanti kerja banyak, so you nak buat pilihan kerja. So antara tips nak tahu kerja tu sibuk ke tidak, salah satunya tengok company tu dia buat production macam mana. Is it 24/7? 24/7 bila orang kata 24/7 ni boleh agak-agak lah. 24/7 ni ialah short term untuk 24 hours 7 days a week. Maksudnya hari-hari every hours ada production. Macam tu. Memang betul berlaku. Ada banyak company besar jenis macam tu. Kalau jenis company macam tu, you need, especially kalau kerja dekat ada related production, expect kerja awak tu sibuk. Selalu macam tu lah. Ni saya cerita terus terang macam kerja-kerja product engineer, process engineer, which is the name of your course ni lah. Kan awak kan proses engineering teknologi, proses engineering teknologi kan. Korang punya kerja ni macam sibuk lah. Saya tak nak tipu tapi tak apa, it's fun sebab interesting, malah banyak benda boleh improvise itu. It is all about how you handle the job. So balik pada kisah tadi, when you want to look into your job, even tak payah ni intern, nanti intern pun saya rasa tak ada masalah sangat kot. Ni cerita kalau buat job betul. Salah satunya kita tengok dia ada production ke tidak. Kalau production dia 12 hours per day, insyaAllah tak ada masalah. Itu maksudnya 12 hours per day kan.
Maksudnya dia separuh hari lah. Selalu tu insyaAllah boleh balik on time selalunya. Tapi dia selalu macam tu lah. Bila cerita kerja kilang ni, dia selalunya nak cerita tu kalau bukan kadang kata apa, memang sibuk. Memang sibuk. Tak ada yang melepak-lepak macam kita tengok dekat drama TV3. Sebab tu lah drama TV3 tak pernah ambil pun hero tu kerja kilang. Mana kerja kilang kalau tak ada masa dia nak bergaduh rumah tangga drama TV3 tu kan. Macam-macam lah. Kita Arif Hayat lah cerita tu lah. Macam-macam. Okey, mengarutlah saya. Okey, sekarang balik pada kisah ni tadi. So, contoh macam ni. Bila dah jadi bending macam ni, dia dah jadi masalah bagi awak. Macam contoh, kan Arif yang design benda ni. Dah habis bengkok macam ni. Dah tak dapat anak raya kan. Dah satu kerja kena balik semua kilang, kena ditambah benda ni je. Sebab terlupa. This is normal because when you do a lot of this tedious job in the factory kan, memang kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda mudah macam ni. Sebab tu kadang-kadang di FTK ni cuba nak train kamu semualah. Tapi itulah dalam masa 2 tahun kebelakangan ni pun bab-bab kerja hands on ni memang kita ada sedikit cabaran. Saya pun minta maaf jugalah bagi pihak saya dan Dr. Ikhwan. Kami jarang nak adakan face to face sangat ni sebab cabaran-cabaran kita tengah COVID sekarang ni. Tapi at least I want to share some experience so you can take note bila you kerja kilang nanti. In fact masa you buat intern nanti you boleh lihat sendiri suasana factory tu macam mana. Really different compared to what you feel right now you study. Kalau you sekarang tengah study, you harap sangat bila lah study nak habis apa semua kan. Tapi bila you kerja balik, you mesti ada rasa nak study balik. Percaya cakap saya tak tipu. Ramai orang macam tu. Even my ex student sebelum ni pun macam tu. Tapi bukan saya nak katakan kerja tu Katul. Katul. Apa dia? Katul. Betul. Betul. So tapi bukan nak katakan benda tu kerja tu satu benda buruk. In the end kita kerja kena tetap kerja. Tapi it's all about kita punya passion nak buat kerja tu. Kan? Kita buat kerja tu from 8 to 5 habis. Lepas tu dah sebab tu spend masa untuk benda lain. Kalau ada masa free lah. Tapi bagi saya it is a nice experience. In fact kalau sekarang pun saya ingat balik it's kind of fun job lah. Alhamdulillah it brings me until today. So hopefully nanti time awak pun satu benda yang menyeronokkan. So don't stress yourself. Okay, balik cerita ni tadi. Macam tu lah. Tertinggal benda ni. So, you need to add this option ni tadi. Kejap. Alamak, asal dah klik lain. So, ada benda ni tadi. So, senang. Selesai. Kan senang. So, bila buat macam ni, dapatlah balik semula beraya. Macam tu. Samalah kisah tool force pula. Tool forcing pula is normally apply untuk kisah caused by the resistance workpiece being cut or sheared by the tool. This one contoh selalu berlaku untuk kisah macam drill. Okay, when you drill the part, awak perasan kan, awak punya part tu gegar kan. Macam tu kan. So bila dia gegar macam tu, kita boleh lihat kat figure ni lah. When the manufacturing process is being done on top of your workpieces tu tadi, work holder tu tadi, kita ada macam-macam force. First we call it as a tool force, and then kita ada panggil climbing direction. Kenapa climbing direction? Sebab bila awak drill, sebenarnya secara tak langsung part awak tu akan tertarik mengikut bentuk drill ni tadi ni awak perasan kan, drill ni kan dia nak buat lubang, so dia akan create lubang, dia akan tolak ke bawah. So dia akan tolak bawah sebab apa? Dia tertarik, dia dah ada alur ni, so dia akan tertarik ke bawah dan part ni ada tendensi untuk naik ke atas. That's why kalau bagi work pieces yang kecil-kecil ni kan, especially yang kalau pegang tak kuat, you drill, workpiece tu boleh tiba-tiba terangkat, terkeluar daripada work holder tu kalau tak di-clamp dengan betul. So we have this what we call as the climbing direction lah, nama dia. Lepas tu make sure you kena ada clamp screw. Kita ada panggil clamp surface dan kita ada clamp locator. So all of this are part of kita panggil tool force. So tool forcing is a force daripada tool tu sendiri, which is from you punya mata drill tu ataupun masa you punya cutting tool. Kalau buat milling kan, you nak buat profiling kan untuk the contour of your part semua tu. So kisah macam tu lah tadi. So itu tadi kita panggil sebagai tool force. So clamps are also positioned so they do not interfere with the operation of the tool. Sebab clamp kita tutup, kita pegang daripada atas. Umpama kita pegang apa, macam mana pegang apa nak cakap, yelah clamp lah kita clamp supaya dia tak move. So kalau awak clamp kat atas permukaan awak nak drill, so awak dah menghalang tool untuk daripada drill workpiece tadi. So tak sesuai lah So please make sure that they do not interfere. Kalau nak balik raya lah tak ada gangguan di production tadi macam cerita saya tadi, make sure tak ada those things.
So most of force is downward direction. Kalau ni cerita kalau drill lah. Against the base of the tool and must be resisted cause the part revolve around the drill axis. Sebab part ni senang terangkat. So kita kena climb, kena pegang supaya dia tak lari lah. Tu maksudnya tadi. Ni permukaan daripada atas untuk kisah sebelah yang tadi. Ni daripada front. This one from the top. So as you guys and girls can see. Ni arah drill awak dia pusing. Kan? Dia terus kan? Lepas tu ni awak ada clamp. Ni clamp awak ni tadi. Ni dia clamp pakai skru lah. Ni dia ada locator. So kalau tengok kat sini tendensi untuk dia naik ke atas tu ada. So kalau kisah macam ni biasa saya suka pakai clamp macam ni lah, senang. Kapit yang terus. Tapi tak apalah. Gini kalau dah mungkin duit tak ada, pakai skru je lah. Dia buatlah pakai macam ni. Okay lah. And then next, clamping forces. So what are clamping forces? What is clamping force? Clamping force is a force required to hold a part against the locator. Against the locator. Ingat ni kata kunci dia. Against locator. So clamping prevents the part from shifting or being pulled from jig and fixture during the machining operation. Tu nama terms clamping tu sendiri. So the primary cutting force should be directed to locators or support rather than the clamp. Because why? Because this clamp shouldn't be designed or required to resist the cutting forces tadi lah. Sebab kalau tidak nanti tak jadilah part tu nak di-machine kan. So clamping force should be sufficient to resist operation force to keep part in position. So ni pula, ini dia nak tunjuk case yang kalau dia buat pakai milling. Ni milling kan ni, kalau tengok sini, saya try zoom in sekejap alamak, tak boleh zoom ke ni? Sekejap. Oh ya, saya kena manually zoom Kalau tengok kat sini, laju sangat. Okay, so as you guys and girls can see over here, this is your clamping force. Milling, ni mata milling kan ni? Ni semua ni milling. Locator dia dekat sini. Ni clamping dia. Ni meja lah, table workbench. So kalau tengok kat situ dah macam tu, so ni awak punya work pieces lah. Ni work pieces awak. So dia nak potong atas ni milling lah. So ni adalah fixture dari sini kita dah tahu ni adalah fixture. Kalau sebelah ni pula ini pun sama juga ni. This is kejap saya tengok sekejap ni part ni tadi. So awak ada clamping ni. Semua ni clamping. Ni semua ni top view Awak kalau as engineer, please make sure awak boleh baca drawing macam saya ni, saya tengah baca lah drawing ni sebab ni daripada drawing top view. Sebab ada setengah student dah masuk third year nak buat intern dah. Tapi drawing pun tak boleh baca lagi. Malu lah sikit Google Map boleh baca, tapi ni tak boleh baca. Tapi boleh ke saya pun compare macam tak kena. Tapi nak cerita tu, awak kena dapat imagine boleh baca drawing tu macam mana. Ni side view. So side view sini, ni clamping ni bentuk tangga lah. So, okay, ni lebih nak cerita pasal clamping pressure tu kat mana lah. Okay, next is what we call as the types of clamps. So, types of clamps ni ada banyak. Okay, from daripada slide ni saja, ini lebih kepada kita panggil screw clamp. As per name given, berbentuk screw. And then next are what we call as a lever or strap clamps. Yang mana kat sini dia ada banyak clamp-clamp yang perlu di set kat sini. And then ni pula kita panggil sebagai power clamping. So benda ni semua saya rasa saya akan sambung next kelas lah. Sebab sekarang pun dah jam 3. So I wish to end my class today. Boleh ya? Sebab saya dah suara dah apa? Dah pancit dah ni. Dia banyak kahak sekarang ni. So I need to stop right now. So for the time being, faham tak apa yang diajarkan ni? Pasal clamp tadi pasal apa lagi tadi sebelum ni? Pin semua So jangan confuse. Buat masa ni kita memang banyak pakai teori. Memang teori je lah. Kelas ni macam kelas teori lah macam belajar kelas sejarah kat sekolah dulu. Tapi ni cerita lain. Ni kita belajar sejarah jig picture. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, maybe saya end kat sini dulu. Cuma kejap. Attendance saya dah kasih tadi. Okay, attendance saya dah bagi. Okay lah, so for the time being itulah macam I return back to my previous awal tadi, kelas tadi. Awal-awal kelas tadi, besar kemungkinan yang sebelum raya ni kita mostly semua online dululah ya. I hope you guys girls can accept this. Janganlah pula tiba-tiba lecturer ni asyik online je, aku viral kan nanti baru tahu. Janganlah macam tu
Kalau ada apa-apa nak apa juga kita boleh berbincang sebab kita memang ada macam macam cabaran ketika ni, harap boleh faham lah okey kalau tak ada apa-apa maybe I stop here. Jangan lupa isi attendance of course untuk hari ni, untuk online hari ni just fill up the excuse me. Okay, don't forget to fill up the attendance list lah. Okay, saya rasa ni semua saya berikan dalam wait to 5 kejap saya check kejap dalam RAS saya share kat Yulen ni. Okay, 1.2345. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, that's all for today. Sebab lepas ni saya nak settlekan hal student sini awak pula. Ada baru ni pula ada kisah student LI kena cuci longkang depan depan factory. Tu satu hal pula nak buat. Korang nanti esok saya harap jangan macam ni lah LI ni pun satu perkara lah. Saya suka remind sebab kadang-kadang benda-benda ni kita hanya boleh remind masa tengah kelas. Ni untuk kes awak ni kalau ikutkan LY awak lagi 2 semester kan. Maksudnya next semester lah baru risau. So meaning that kalau boleh awal-awal tu carilah LI awal-awal. Kalau carilah last minute macam ni lah dapat kilang yang kasih awak kerja bukan-bukan lah. Yang terbaru ni dia kena cuci longkang depan kilang. Kita orang tak boleh nak tarik dia balik sebab itu adalah bos dia punya strategi pula kata bos dia kan. Jadi dia dah mengeluh. Saya tak tahulah macam mana tengah nak selesaikan masalah ni. Harap dia boleh teruskan lagi lah. So untuk you all ni nanti esok bukan apa. Kilang ni memang macam kerena. Dia tak seindah macam FTK. FTK tu sebenarnya macam di syurga sebenarnya tu. Ya perempuan tak boleh belah Tapi apa yang saya cakap sini memang ada sedikit cabaran kerja kilang. In fact seawal intern kalau awak bernasib baik awak akan dapat intern di tempat yang tak adalah pekerja buat kasih awak kerja bukan-bukan ini pula ada tiba-tiba hari tu saya bukan apa saja nak share lah sebelum kita habiskan kelas ni. Ada seorang student PA saya yang baru ni dia dah masuk kan kat company tu tapi dia bukan kisah cuci longkang tadi tapi dia tak ada kerja 4 minggu ni sebab apa sebab kat sana tak tahu nak kasi dia kerja apa. Ada pula macam tu so sebab tu saya banyak advice student tu untuk persuade lah. Kadang-kadang memang ada certain company dia main ambil je tapi dia tak fikir nak buat apa dengan student tu. So untuk awak ni nanti so please take care, apply awal-awal, bincang dengan orang sana, bila dapat surat apa semua bagi tahu apa awak punya expectation daripada mereka so that they can buat orang kata ambil jobnya actionnya sepatutnya. Kalau tak